أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda junjungan Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, hari ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah duha 2 kali sebulan yang menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jol hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Buku yang cetakan baru ni kita sampai ke muka surat 92. Baik, jadi sebagaimana yang kita pernah sebut pada awal-awal permulaan pengajian kita dahulu, di dalam majlis ilmu ini kita sama-sama menjaga adab di dalam majlis ilmu. Moga-moga kita mendapat ilmu yang barakah, ilmu yang membawa kebaikan. Dikatakan oleh para ulama, al-adabu fauqal ilmi. Adab berada lebih atas daripada ilmu. Kerana insya-Allah sekiranya kita menjaga adab di dalam menuntut ilmu, walaupun ilmu kita sedikit tapi membawa manfaat yang banyak. Sebaliknya kita bimbang kalau kita tidak menjaga adab, maka ilmu yang banyak bahkan mendatangkan mudarat yang banyak juga. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya pernah kongsikan 3 adab yang zahir dan 1 adab yang batin dalam mana-mana majlis ilmu yang kita hadiri. Pertama dari adab yang zahir adalah kita itu memilih cara duduk yang sesuai dengan majlis ilmu, salah satu dari 3 ya. Sama ada kita duduk sebagaimana dalam tahiyat awal, atau kita duduk sebagaimana dalam tahiyat akhir, ataupun kita duduk bersila, atau kita ubah ya, salah satu daripada 3 sekiranya kita lenguh. Kalau tidak ada sebarang keuzuran ataupun kecacatan, elakkan dari seumpama melunjurkan kaki, menyandar di dinding ataupun di tiang, memeluk lutut dan seumpama dengannya. Ini dalam majlis ilmu lah. Pada masa lain tidak masalah nak lunjur atau nak peluk lutut ya. Kemudian yang kedua, kita beri sepenuh perhatian kepada majlis ilmu yang sedang berlangsung
dengan tidak kita bersembang-sembang atau berlawak jenaka ataupun menyebutkan diri kita dengan gadget, dengan handphone, kita offkan dahulu atau kita silentkan, supaya adab kita dalam majlis ilmu itu terjaga. Yang ketiga, kita hormati apa-apa yang menjadi wasilah antara kita dan ilmu. Bukan saja manusia yang menyampaikan, bahkan kitab yang kita gunakan juga kita muliakan. Kita tidak tindih dengan handphone, kita tidak tindih dengan kunci kereta dan sebagainya. Kerana dalam kitab, sedia maklumlah, kalau kitab agama tu selain ilmu ada terkandung ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Ini 3 adab yang zahir. Cara duduk kita, orang tahu kita ada bersembang atau sibuk dengan handphone, orang nampak. Kita ada hormat kepada guru, kepada peralatan pengajian, itu juga dapat orang ketahui. Iaitu satu adab yang batin. Ini rahsia antara kita dan Allah semata-mata, iaitu kita ikhlaskan niat kita hadir dalam majlis ilmu semata-mata untuk mendapat ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di muka surat 92 ni kita akan menyambung tentang apa yang disebut di sini sebagai umat Islam Al-Asyairah. Ini menjadi semakin penting kerana kebelakangan ini sudah ada orang yang begitu berani dan lantang mengatakan Asyairah ni sesat. Bahkan ada yang sampai mengkafirkan Asyairah. Di Terengganu sudah ada ustaz, dia bukan orang Terengganu lah, dia asal orang Syria, tapi dia kahwin dengan orang Terengganu, sudah menetap di Terengganu, dah pandai cakap Terengganu pun. Dan dia sampai mengatakan tak sah sembahyang belakang orang yang Asyairah ni. Kalau orang yang Asyairah ni jadi imam, jangan ikut, tidak sah. Padahal yang dikatakan Asyairah itu adalah majoriti umat Islam. Bahkan majoriti para alim ulama dalam pelbagai cabang ilmu. Ahli hadis majoritinya Asyairah. Pakar tafsir majoriti Asyairah. Orang-orang alim dalam ilmu fiqh majoriti adalah Asyairah. Orang yang alim dalam bidang akidah juga majoriti adalah Asyairah. Ahli bahasa, ahli sejarah, panglima-panglima perang, sultan-sultan yang adil, boleh katakan mereka semua Asyairah. Jadi sebab itulah dimasukkan oleh Ustaz Mahathir dalam kitab ini, supaya terutamanya misalnya tuan-puan dalam bidang keselamatan ini dapat detect kalau orang yang sudah berfikiran ekstrim, kalau sampai mengkafirkan majoriti umat Islam, maknanya sudah masuk ekstremisme dalam pemikiran dia. Nanti dia akan pergi another step, iaitu dia akan menghalalkan darah. Ini yang berlaku di luar negara, sehingga kan orang tengah sembahyang kena bom, orang yang mengucap pun mereka sembelih, kerana sudah ada ciri mengkafirkan. Baik, dalam kuliah yang lalu di muka surat 91 kita telah lihat bagaimana Universiti Al-Azhar Al-Sharif telah menjelaskan bahawa akidah yang dipegang oleh Universiti Al-Azhar di Mesir adalah akidah Asyairah. Dan ia sebenarnya lah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kadang orang yang tak faham, dia kata kamu ni nak ikut akidah Asyairah ke nak ikut akidah Nabi? Jelaslah nak ikut akidah Nabi, kita orang Islam kan. Tapi yang mempertahankan akidah Nabi SAW itulah Asyairah. Bila akidah itu telah diserang dengan pelbagai bid'ah. Ada bid'ah menafikan takdir, ya. Padahal takdir itu rukun iman. Kita beriman dengan qada dan qadar. Ada pula yang menyalahkan takdir. Ada pula yang mengatakan Allah hanya takdirkan yang ini bukan Allah takdirkan. Ini namanya bid'ah, rekaan-rekaan dalam akidah. Maka yang bangkit mempertahankan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi nisbah kepada beliau lah dipanggil Asyairah tadi, ya. Murid-murid beliau yang mempertahankan akidah Nabi inilah yang disebut Asyairah. Dan tokoh-tokoh Asyairah, moga-moga Allah redha kepada mereka dan Allah meredakan mereka. Mereka adalah majoriti para ulama di kalangan umat ini. Dan mereka lah yang menolak keraguan yang dibawa oleh golongan mulhid. Mulhid ini golongan free thinker, golongan etis, golongan yang kata Tuhan itu tak wujud, yang memperdikaikan agama. Yang bangkit berdebat dengan mereka adalah ulama Asyairah. Dan mereka jugalah yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Zaman sekarang mereka nak bahagi-bahagikan kita, kamu nak ikut Quran Sunnah ke nak ikut mazhab? Kamu nak ikut Quran Sunnah ke nak ikut Asyairah? Jadi ini adalah mengelirukan, kerana mazhab ambil daripada Quran dan Sunnah.
Akidah ambil daripada Quran dan Sunnah. Jadi akhirnya dengan dakwah-dakwah mereka ini, mereka membawa akidah mereka yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah, tapi mengatasnamakan Quran dan Sunnah. Barang siapa yang mengkafirkan mereka, yakni mengkafirkan Asy'ariyah atau mengatakan Asy'ariyah itu fasik, ahlul bid'ah, maka dibebangi orang ini pada agamanya. Maknanya agamanya boleh rosak, akidahnya dalam bahaya. Kerana sebagaimana kita sebut, Asy'ariyah ini bukan sahaja majoriti umat Islam, bahkan majoriti para ulama adalah Asy'ariyah. Mereka pandai sebut Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Al-Hakim, Imam Baihaqi dan sebagainya. Mereka tidak sedarkah imam-imam ini semuanya Asy'ariyah? Tiba-tiba dia menyesatkan. Saya dah sebut dalam kuliah yang lalu, kalau kita kafirkan satu orang Islam pun, itu pun sudah risiko tinggi. Kerana bila keluar perkataan wahai kafir kepada orang Islam, akan jatuh kafir itu salah seorang. Kalau yang dituduh itu memang benar kafir, okey. Tapi kalau yang dituduh itu tidak kafir, tuduhan kafir akan berpatah balik kepada orang yang menuduh. Itu baru satu orang. Orang biasalah, misalnya orang tu suka minum arak, suka main judi, ya, tiba-tiba kita cakap kat dia, kamu ni kafir. Risikonya kalau dia tidak kafir, memang minum arak itu salah, memang main judi itu berdosa besar. Tapi kalau dia masih beriman, dia masih mengaku minum arak itu haram, berjudi itu haram, cuma dia tidak boleh kawal nafsu dia, dia belum kafir lagi. Dia baru fasik, orang berdosa besar. Yang boleh jadi kafir ini kalau dia kata, apa masalahnya minum arak? Bukannya haram pun. Apa masalah saya nak berjudi? Bukannya salah pun. Itu ada kemungkinan akan jadi kafir. Maka risiko tinggi. Kalau kita kata kepada orang yang berjudi, orang yang minum arak itu kafir pun sudah ada risiko tinggi. Apatah lagi yang kita kata kafir itu majoriti ulama, yang soleh, yang warok, yang alim, yang berfatwa, yang jadi rujukan umat. Tiba-tiba kita kata kafir, oh itu sangat berani, ya. Tapi berani dalam bentuk yang tak betul. Berani ini sifat yang bagus, ya. Tapi yang macam tu sebenarnya bukan berani, dia melulu, dia gopoh, ya, dalam berpendirian. Baik. Tanbih ni maknanya amaran, ambil perhatian. Meletakkan Asy'ariyah dan Maturidiyah di dalam firqah dhallah. Kalau firqah najiyah maknanya golongan yang selamat. Kalau firqah dhallah maknanya kumpulan yang sesat. Kan kita baca Fatihah waladdallin, dan bukanlah orang-orang yang sesat. Jadi daripada perkataan yang samalah. Firqah dhallah, tiba-tiba kita kata, oh Asy'ariyah ni sesat. Ataupun firqah ghairun najiyah, golongan yang tak selamat dari api neraka. Ini adalah satu fitnah yang besar kepada para ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan bahkan kepada Islam secara keseluruhannya. Sepatutnya pihak berkuasa Islam kena ambil tindakan kepada orang macam ini. Dihukum dia, kerana dia mendatang satu kekacauan dalam skala yang besar. Bukan dia kacau satu dua orang, dia kacau jutaan umat Islam daripada dahulu sampai sekarang, mungkin trilion, tidak salah kalau kita katakan yang Asy'ariyah Maturidiyah. Renungan. Bahkan Syekh Ibn Taymiyah sendiri mengakui peranan ulama-ulama Asy'ariyah. Kenapa Ustaz Mahathir pengarang kitab meletakkan nama Syekh Ibn Taymiyah? Padahal yang mengiktiraf kehebatan dan juga peranan ulama Asy'ariyah ni ramai. Kenapa Ustaz Mahathir petik nama Syekh Ibn Taymiyah? Kerana yang memperlekehkan Asy'ariyah ini, yang menyesatkan Asy'ariyah ini, bahkan mungkin sampai ada yang mengkafirkan Asy'ariyah ini, biasanya mereka ini adalah pengkagum kepada Syekh Ibn Taymiyah. Kalau di zaman kita ini, salah satunya adalah golongan Wahabi. Mereka ni kagum betul dengan Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri bukan Wahabi, kerana beliau hidup 400 tahun sebelum daripada fahaman Wahabi diasaskan. Fahaman Wahabi diasaskan pada kurun ke-12 Hijrah. Al-Imam Ibn Taymiyah hidup pada kurun ke-8, ada lebih kurang 400 tahun gap, ya. Jadi Wahabi ni maknanya pengikut manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada orang kata, saya bukan Wahabi, saya tak pernah belajar dengan Syekh Abdul Wahab, saya tak pernah mengajar kitab dia. Tidak semestinya. Macam kita lah, kita mazhab Syafi'i, ya.
Siapa sini pernah mengaji dengan Imam Syafi'i? Ya tak ada. Siapa yang mengajar kitab Imam Syafi'i? Tak ada. Paling-paling pun ramai yang mengajar kitab murid-murid kepada Imam Syafi'i. Murid yang ke bawah-ke bawah pada Imam Syafi'i. Yang mengajar kitab Al-Um. Ataupun yang menghuraikan Risalah misalnya. Tak ada. Jarang lah. Bukan kata tak ada langsung. Ada. Tapi jarang. Tidak berarti orang itu bukan mazhab Syafi'i. Kerana dia masih ikut manhaj Imam Syafi'i. Jadi yang mana ikut manhaj caranya Syekh Muhammad Al-Wahhab, maka beliau Wahabi dari segi manhaj. Sekarang orang sensitif. Ustaz ni suka sangat meratib Wahabi. Sikit-sikit tuduh orang Wahabi. Lah, apa masalah? Wahabi ni maknanya kamu ikut manhaj Syekh Muhammad Al-Wahhab. Kita tak kecil hati pun nak kata kamu Syafi'i. Ya. Walaupun kita bukanlah alim sangat mazhab Syafi'i kan. Kita pun ikut-ikut ustaz ngajar lah. Ustaz kata gini kita ikut, ustaz kata gitu kita ikut. Tapi kita tidak ada masalah. Kita tahu ustaz kita pun bermanhaj Syafi'i. Kawan-kawan kita Bangladesh, Pakistan, kita tanya dia, kamu mazhab Hanafi? Okey, dia tak ada masalah. Tapi yang orang ini bila dikata kamu Wahabi, marah dia. Tapi kalau kita kata Wahabi itu salah, tak betul, marah juga. Kamu ni mana satu? Kalau kamu bukan Wahabi, tak payah sensitif lah. Kalau orang kata Wahabi itu salah, Wahabi menyeleweng, tak perlu sensitif. Kalau kamu memang Wahabi, kamu pertahankan. Betulnya Wahabi itu di mana? Mana dalil Wahabi betul? Mana buktinya? Kan senang. Kalau kita kata kita Asy'ariyah betul, kita sanggup pertahankan. Kita bangga kalau kata kamu Asy'ari, ya alhamdulillah. Jadi ini tujuan dimasukkan petikan Syekh Ibn Taimiyah. Moga-moga ya, kawan-kawan yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, yang kagum dengan Imam Ibn Taimiyah, mungkin terbuka fikiran dia, mungkin ya. Syekh Ibn Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa maknanya himpunan fatwa-fatwa, beriktirafan terhadap kehebatan ulama Asy'ariyah. Apa kata beliau? Kata beliau, wal ulama'u ansaru furu'iddin wal asy'ariyatu ansaru usuliddin. Para alim ulama, yakni ahli-ahli fiqh, mereka ini adalah penolong, pembela kepada cabang-cabang agama. Maknanya apa? Ilmu fiqh. Jadi yang memahirkan kita, memberi kita tahu hukum hakam ni adalah ahli fiqh. Mereka inilah pembelanya. Sementara ulama-ulama Asy'ariyah, mereka adalah pembela kepada usuluddin. Mereka inilah yang mempertahankan soal akidah. Jadi dua-dua ni penting lah. Tapi of course lah, yang paling penting adalah akidah dulu. Kalau akidah tak betul, rajin solat pun sia-sia. Kalau akidah tak betul, puasa pun tidak diterima. Tapi kedua-duanya ada peranan. Ulama-ulama fiqh, kata Ibn Taimiyah, adalah pembela kepada cabang agama. Bab amalan, mereka yang jadi pembela. Sementara ulama Asy'ariyah adalah pembela kepada soal akidah. Jadi sebab itulah baru-baru ini Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala ada membuat kritikan terhadap ijab qabul yang berlaku antara artis lama lah, artis yang lama, Sabri Yunus dan juga yang berlakon jadi Lucy dalam tu. Kerana apa? Kerana nak membela hukum ya. Memang perkara itu ada khilaf ulama ya. Sebab yang kita biasa adalah saya terima nikahnya, atau nikah nama perempuan itu kan, itu yang kita biasa. Tiba-tiba dalam ijab qabul itu dia hanya sebut saya terima dengan yang tersebut. Lebih kurang macam itulah. Yang penting nikahnya itu tidak disebut. Jadi kalau ikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, mesti kena sebut nikahnya. Kalau tak sebut, tidak sah. Jadi bila tidak sah, macam mana hubungan suami isteri? Akadnya tidak sah. Dia panggil, kalau berlaku bersama, maknanya dipanggil wati syubhah. Ada keraguan. Tapi mujurlah, ada ulama kata sah. Mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hambali kata sah. Jadi kenapa dah ada ulama kata sah? Kenapa Tuan Guru Syekh Nuruddin masih komplain lagi? Kita nak faham ya. Kerana bila kata saya terima nikahnya, semua ulama kata sah. Tidak ada satu ulama kata tidak sah.
Tetapi bila kata saya terima saja, nikahnya tidak disebut, sebahagian ulama kata tidak sah. Maka meraihkan khilaf adalah kita buat sesuatu yang kalau boleh semua ulama kata sah. Itu yang terbaik. Jadi saat itu beliau tegur supaya urusan nikah kahwin ni kan yang melibatkan nanti nasab, keturunan, nanti pewarisan harta pusaka. Ya, kalau misalnya berlaku itu wati syubhat, berlaku tidak sah nasab dan sebagainya, kan masalah. Lebih-lebih lagi dia ada satu kaedah, iaitu dalam bab urusan perkahwinan ini diambil cermat lebih berbanding urusan lain. Mana kalau urusan jual beli lebih kurang sikit pun ulama tidak serik sangat, sebab dia hanya bab barang. Sedangkan bab hubungan kelamin ni dia bermula dengan haram. Sebelum akad nikah tu perempuan tu haram disentuh, haram di apa-apa, kan tak boleh. Dan perempuan tu pun tidak boleh buat apa dengan lelaki tadi. Asalnya haram. Tiba-tiba dihalalkan dengan akad. Akad saja. Kan? Apa beza orang berzina dengan orang kahwin? Orang yang berhubungan suami isteri, bezanya akad. Orang zina tidak ada akad nikah yang sah, maka hubungan dia jadi zina. Orang yang suami isteri hubungan juga. Mungkin lebih bersemangat daripada orang berzina lagi, ya. Siap minum tongkat Ali lah, macam-macam ni. Tongkat Umar, tongkat Abu Bakar, macam tongkat dia makan. Apa beza? Bezanya ini ada akad. Jadi oleh kerana akad itu penting, menukar satu yang asalnya haram menjadi halal, maka membuat akad dalam bentuk yang diterima oleh semua ulama itu lebih baik. Lebih-lebih lagi yang tak terima tu yang dipegang dalam negara kita. Kebanyakan negeri di Malaysia ni, jabatan-jabatan mufti akan merujuk kepada pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i dahulu. Dia akan merujuk yang itu dahulu. Dan tidak ada satu kesukaran. Kadang-kadang kalau kita nak serik dengan mazhab Syafi'i, ada kesukaran. Contohnya tentang batal wuduk bila bersentuh laki perempuan. Kesukarannya bila? Bila misalnya umpama ibadah haji. Ibadah haji kan ramai orang. So kita nak kawal, kalau kita mungkinlah kita boleh kawal, kita tak sentuh orang. Tapi kadang perempuan Pakistan kan dia macam lebih agresif berbanding perempuan kita. Dia jalan laju, dia langgar kita, dia sentuh kita. Jadi ketika itu ramai ulama katakan kalau susah sangat kita taklid mazhab lain lah. Kita taklidlah dengan mazhab yang mengatakan tidak batal. Kita berwuduk cara dia, batal pun cara dia, senang. Tapi dalam kes ini tidak ada kesukaran. Kita fikir logik, mana lebih susah? Menyebut saya terima dengan yang tersebut atau saya terima nikahnya? Mana lagi susah? Lagi senang. So tidak ada, kalau kata saya terima nikahnya, semua ulama kata oh macam ni bagus, macam ni sah. Kalau kata saya terima saja, ada ulama kata bolehlah, sah jugalah. Ada ulama kata oh tidak sah. Sebab itu ditegur. Sebab fuqaha ini ansarul furu'id. Mereka ni pembela kepada cabang-cabang agama. Mereka nak kalau boleh pernikahan tu settle. Tidak ada orang kata sah, orang tidak kata tidak sah, tidak ada. Semua kata sah. Kan lebih baik. Tapi ini tak payah kacau lah. Ini kan negeri Perlis. Negeri Perlis tidak pakai kaul muktamad mazhab Syafi'i. Okeylah. Tapi negeri Perlis pun kan pasti ada peraturan dia. Jadi kalau ikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perlis pun, panduannya tersebut nikah. Kita dah tengok, kita dah cek, kita dah download. Tidak ada, dia kata orang yang nak terima nikah qabul tu, qabul nikah tu dia boleh sebut salah satu daripada yang di bawah ini. Setiap satu pun ada lafaz nikah. Satu yang pertama panjanglah. Saya terima nikah, katakan nama perempuan Aminah binti Abdullah dengan mas kahwin seutas rantai tangan misalnya. Atau saya terima nikahnya dengan mas kahwin sekian. Atau yang ketiga, saya terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut. Tidak ada satu pun daripada panduan negeri Perlis sendiri yang memberi panduan saya terima tanpa sebut nikahnya, tidak ada. Semua pilihan itu akan sebut nikahnya. Jadi teguran daripada Tuan Guru Syahruddin itu selain sesuai dengan kaul muktamad mazhab Syafi'i, sesuai juga dengan semua mazhab lain kata kalau sebut nikahnya itu yang paling sempurna, dan sesuai dengan panduan qabul negeri Perlis sendiri. Tapi ada orang sudah buat police report, kata menghina mufti,
menghina Raja Perlis, dia tak ada kena-mengena. Semata-mata kita tegur seseorang secara ilmiah berdasarkan ilmu hukum hakam, tidak bererti kita menghina dia. Takkanlah misalnya, kita ambil contoh mudah lah, yang lantik Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri siapa? Agung. Itu dalam Perlembagaan Persekutuan ada sebut. Itu adalah hak prerogatif Agung nak lantik Perdana Menteri. Tapi panduannya adalah yang pada hemat baginda mendapat sokongan majoriti ahli dewan, yakni Dewan Rakyat. Adakah berarti sesiapa yang kritik Perdana Menteri dia menghina Agung? Kerana Perdana Menteri dilantik oleh Agung? Kan tidak. Dia memang betul yang lantik Perdana Menteri adalah Agung. Tidak berarti oleh kerana itu menjadi satu kesalahan bagi mana-mana orang mengkritik Perdana Menteri. Yang salah kalau memfitnah. Kalau katakan oleh kerana dia tidak suka pada Perdana Menteri, dia fitnah. Itu salah. Dari segi agama salah, dari segi undang-undang salah. Tapi kalau sekadar mengkritik, kata dia, pada pandangan saya tidak kena yang Perdana Menteri buat ini, sebab sepatutnya dia kena buat macam ini. Adakah boleh kita kata, dia menghina Agung, dia memandang rendah pada Agung sebab yang lantik Perdana Menteri? Yang lantik. Tapi tak berarti dia jadi maksum. Tidak boleh dikritik mana-mana kejanggalan yang dilakukan. Kan dalam negara demokrasi, bahkan dalam perlembagaan kita, ada yang namanya hak kebebasan bersuara. Itu dijamin dalam perlembagaan. Tapi hak kebebasan bersuara ni, dia ada batasan ni. Batasannya jangan sampai melanggar undang-undang. Contohnya akta hasutan. Yang itu macam ada satu pendakwah nama Ustaz Wan Ji masuk jail kerana dia didapati bersalah menghina Sultan Selangor. Itu dia ada batasan lah. Kita bebas bercakap, tapi kalau melanggar akta hasutan tidak boleh, atau terbukti memfitnah misalnya, itu tidak boleh, dan sebagainya. Jadi nak faham kenapalah susah-susah nak tegur, ya. Kan benda tu ada khilaf, ya. Betul benda ada khilaf, tapi ulama fiqh ni dia akan membela hukum. Jadi dari segi hukum yang menyebut nikahnya itu settle. Tidak ada satu ulama pun yang bangkang. Tapi kalau tidak sebut, masalah. Ada sebagian ulama kata tidak sah. Jadi kita kan tak selesa. Bab ni bab nasab, bab nikah kahwin, bab nak berpanjangan. Bab beli barang boleh tahan lagi. Kan kita rasa macam tak ada masalah sangat. Dan ulama pun macam tu. Beli barang asalnya kena ijab kabul juga. Saya beli, saya jual. Tapi oleh kerana benda itu tidak begitu strict, ramai saja ulama terima jual beli dengan unjuk berunjuk. Unjuk barang, kasih duit. Selesai. Tapi kalau bab akidah, yang menjadi pembela adalah ulama Asy'ariyah. Bahkan pengakuan ulama Arab Saudi sendiri. Kenapa pula sebut ulama Arab Saudi? Kerana Arab Saudi rasminya mereka mengajar tauhid 3, bukan tauhid Asy'ariyah. Tauhid 3 ni tauhid yang dipopularkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Jadi nak katanya, even di Arab Saudi mereka mengkritiklah akidah Asy'ariyah ni kerana tak sesuai dengan tauhid 3. Nanti kita akan sampai tempat yang akan bincang tentang tauhid sifat 20, apa beza dengan tauhid 3. Tapi di sana, di Arab Saudi, saya difahamkan silibus mereka memang mereka kritik. Mereka kata ni akidah Asy'ariyah ni tak betul di sini. Akidah Asy'ariyah ni tak betul di sini. Jadi nak beritahunya, dalam keadaan demikian pun masih ulama Arab Saudi mengaku bahawa majoriti ulama-ulama mazhab berpegang kepada mazhab ataupun manhaj Imam Al-Asy'ari dan bahkan menyebarkannya. Dia tak setuju dengan Asy'ariyah. Tapi because the facts are there, dia tak rasa terima kalau Asy'ariyah itulah yang dipegang oleh majoriti ulama. Iaitu Dr. Abdul Rahman bin Saleh Al-Mahmud, iaitu ulama Arab Saudi, pensyarah di Arab Saudi, dalam kitabnya Mauqif Ibn Taymiyah minal Asy'ariyah. Kitab yang bermaksud pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah tentang ulama-ulama Asy'ariyah. Beliau pun menyebutkan, wa min asbab intisharil mazhabil Asy'ari anna jamharatan minal ulama'i i'tamaduhu wa nasaruh. Antara sebab tersebar luasnya mazhab Asy'ari di dunia Islam adalah kerana majoriti di kalangan ulama berpegang dengannya. Dia mengaku.
dan mempertahankannya. Wa khassatan fuqaha Syafi'iyah. Lebih-lebih lagi yang mempertahankan akidah Asy'ariyah ni adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i. Hati-hati ya. Kawan-kawan yang fahaman Wahabi dia suka cakap macam ni. Kamu bab fiqh ikut fiqh Syafi'i. Bab akidah kenapa ikut Asy'ari? Ini nak bagi kita confuse ya. Jawapannya, tidak ada beza akidah Imam Syafi'i dengan akidah Asy'ari. Sama-sama akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma zaman Imam Syafi'i itu cabaran ahli bid'ah ni tidak sekuat zaman Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan Imam Syafi'i lebih dikenali dalam bidang fiqh. Tidak didapati daripada beliau kitab khusus bab akidah. Beliau ni terkenal sebagai ulama fiqh. Jadi orang tentulah berpegang dengan yang dalam bidang dia. Yang masyhur dalam bidang akidah ni Imam Abu Hasan Asy'ari. Terbukti murid-murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak ikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Jelas. Kenapa? Beliau hidup dahulu. Beliau ulama yang awal berbanding Imam Abu Hasan Asy'ari. Macam mana orang yang awal nak ikut orang yang kemudian? Kan tak mungkin. Tapi terbukti murid-murid Imam Syafi'i kita boleh kata hampir 100% ikut Imam Abu Hasan Asy'ari dalam bab akidah. Mungkinlah ada seorang dua yang terlepas jadi Mu'tazilah. Mungkin adalah seorang dua mazhab Syafi'i fiqh dia tapi jadi musyabbihah. Tapi secara umum boleh katakan hampir semua ulama mazhab Syafi'i dalam akidahnya adalah Asy'ariyah. Wal Malikiyah, demikian juga ulama mazhab Malik setakat rekod yang ada semuanya adalah Asy'ariyah. Ulama mazhab Syafi'i itu ada juga terlepas seorang dua yang akidahnya tidak Asy'ari. Tapi kalau mazhab Malik, setakat rekod yang kita ketahui, semuanya adalah Asy'ariyah. Al-Mutaakhirin, yang kemudian, yang awal tu sebelum Imam Asy'ari itu tidak nisbahlah. Wal a'lam allazina tabannahu, dan juga tokoh-tokoh ulama besar yang berpegang dengan Asy'ari antaranya Al-Baqilani, Imam Al-Baqilani, Imam Ibn Furaq, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Isfaraini, Imam Syairazi, Imam Juwaini, Al-Qushairi, Al-Baghdadi, Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Ma'amidi, Al-Iz bin Abdul Salam, Badruddin Ibn Jama'ah, Imam As-Subki, wa ghairuhum kasir. Dan ramai lagi ulama-ulama lain. Jadi dalam keadaan beliau sendiri memihak kepada pegangan Tauhid 3, tidak berpihak kepada Asy'ariyah. Tapi dari segi fakta, beliau terpaksa mengaku memang mazhab Asy'ari ini pegangan majoriti ulama. Baik. Sifat 20. Kita masuk ke tajuk baru ya. Bila sifat 20 ni nanti akan ada perbandingan dengan Tauhid 3 ya. Jadi pertama, ada kritikan-kritikan terhadap pengajian Tauhid sifat 20. Kita nak selesaikan masalah kritikan ni dulu. Yang pertama, kritikannya Tauhid sifat 20 ni bid'ah. Bid'ah, benda baru. Tak ada zaman Nabi. Mana ada zaman Nabi sahabat belajar sifat 20? Ada ke Sayyidina Abu Bakar belajar wujud kidam bakok? Tak ada. Jadi jangan belajar, kata dia. Itu kritikan pertama. Jangan belajar sifat 20. Kerana sifat 20 ni adalah bid'ah. Tidak ada zaman Nabi. Kritikan yang kedua, jangan belajar sifat 20 kerana sifat 20 ni sebenarnya adalah ilmu falsafah Yunani, bukan ilmu Islam. Kita orang Islam ni nak ilmu Quran hadis. Ini ilmu falsafah Yunani. Yang ketiga, buktinya ini bukan ilmu Islam kerana belajar sifat 20 dia sentiasa rujuk dalil akli, dalil akal, the logical thinking. Sebab tu dia kata akidah Islam Quran hadis saja. Kenapa pula nak rujuk akal? Bila rujuk akal, inilah bukti ajaran ini tak betul. Okey. Jadi kita cuba jawab dahulu ya, satu persatu. Pertama, dakwaan kononnya ya, sifat 20 ni adalah bid'ah, tak ada zaman Nabi, adalah dakwaan yang tidak betul. Dia lari sasaran dia. Sifat 20 ini ilmunya bukan sudah ada zaman Nabi SAW saja. Bahkan semenjak zaman Nabi Adam AS, tidak mungkin tergambarkan satu orang tu dia beriman, tapi dia tidak percaya Allah wujud. Ataupun dia tidak percaya Allah wujud, tidak ada permulaan.
Itu beza wujud Allah dengan wujud makhluk. Salah satunya adalah kita makhluk wujud, tapi kita ni baru wujud. Dahulu kita tak wujud. So, umpama macam tuan-puan, saya rasa kalau saya sebut 50 tahun yang lalu, ada yang dah wujud. Ada yang umur dah sudah 50. Nampak macam muda-muda lagi. Tuan, sudah 60 tahun yang lalu sudah wujud? Belum. Masih muda lah, remaja-remaja lagi. Maknanya yang penting kita ni baru wujud. Tak ada salah 50 tahun yang lalu kah, 30 tahun yang lalu kah, atau 100 tahun yang lalu kah, kita ni baru wujud. Allah tidak akan macam itu. Takkanlah satu masa dulu Allah tak wujud, baru-baru ni baru Allah wujud. Itulah yang ulama istilahkan kidam. Dan tidak mungkinlah Allah pula binasa. Allah kan Tuhan. Tuhan mana boleh binasa, itu namanya baqa. Dan takkanlah Tuhan sesama macam makhluk. Pastilah Tuhan berbeza daripada makhluk. Itulah namanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Takkanlah Tuhan pula berhajat kepada makhluk. Makhluk yang berhajat pada Tuhan. Itulah namanya qiyamuhu binafsi. Takkanlah Tuhan banyak. Pastilah Tuhan itu Maha Esa. Itulah namanya wahdaniyah. Takkanlah Tuhan mati. Itulah namanya hayah. Takkanlah Tuhan jahil, tak tahu, tak ada ilmu. Itu namanya ilmun. Takkanlah Tuhan tidak boleh mendengar. Itu namanya sama'. Takkanlah Tuhan buta, tidak boleh melihat. Itu namanya basar. Takkanlah Tuhan bisu, tak boleh bercakap, tak boleh berkata-kata. Itulah namanya kalam. Jadi intipati daripada sifat 20 tu, jangan kata zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Adam pun confirm kalau dia beriman, dia akan percaya semua tu. Cuma penyusunan ilmu saja yang datang kemudian. Penyusunan ilmu datang kemudian itu biasa, tak ada masalah. Ilmu tajwid. Tuan-puan ingat Sayyidina Abu Bakar belajar ke? Idgham bi gunnah, idgham bil gunnah, izhar, ikhfat, ma asli, ma'arid li sukun. Mana ada? Tak ada. Istilah-istilah tu baru. Tapi adakah maknanya zaman sahabat mereka baca Quran tidak ada tajwid? Pasti ada. Bacaannya bagus, makhrajnya betul, panjang pendeknya tepat. Itulah tajwid. Penyusunan ilmu tajwid ia datang kemudian. Tapi tajwid tidak bid'ah. Begitu juga dengan sifat 20. Penyusunan wujud qidam baqa ia datang kemudian. Tapi wujud qidam baqa memang diimani semenjak daripada awal lagi oleh orang beriman. Dakwaan yang kedua, kononnya ilmu sifat 20 ni adalah pengaruh falsafah Yunani. Ini sembang bikin bimbang. Short form dia SBB, bukan SB. SBB, sembang bikin bimbang. Sebab fakta tidak ada. Name one, bagikan satu nama saja ahli falsafah Yunani yang mengajar sifat 20. Dalam buku mana dia mengajar sifat 20? Dalam kitab mana? Tidak ada. Realitinya tidak ada. Boleh tanya kepada yang kata ini ilmu falsafah Yunani. Okey, ahli falsafah Yunani mana yang mengajar sifat 20? Oh, tapi memang bukan tidak mereka tak ajar sifat 20. Masalahnya falsafah Yunani kan dia ajar menggunakan akal. Itu bukti sifat 20 tu falsafah Yunani. Sebab dalam sifat 20 sentiasa ada dalil akal. Kita jawab, menggunakan akal bukan eksklusif orang falsafah Yunani. Menggunakan akal itu adalah universal yang namanya manusia. Itu beza manusia dengan binatang, akal. Kalau tidak, gajah lebih besar daripada manusia. Tapi kenapa gajah boleh dikawal oleh manusia? Kuda lebih kuat daripada manusia. Berarti kita kata horsepower, kan? Nak ukur kekuatan enjin apa, horsepower. Tak kata pula manpower, kan? Nak kira laju lagi apa, cheetah ke, jaguar ke apa. Tapi kenapa semua ni kalah dengan manusia? Kerana akal. Bahkan sesama manusia pun orang tak berakal, kita tak ambil kira. Tuan-puan pernah tak bermusyarat pagi sekali orang gila datang musyarat? Tak ada. Sama ada musyarat jabatan, musyarat AJK masjid, musyarat ketua kampung ke apa. Tak ada nak panggil orang gila. Ya. Kalau dia datang pun kadang orang sudah keluar. Sebab tak ada akal. Maka malang kalau kamu katakan oleh kerana sifat 20 guna akal, maka bukan ajaran Islam. Kamu dah fitnah ajaran Islam. Seolah-olah kamu nak beritahu kepada orang, oh dalam Islam kita tak guna akal ya. Mana dogmatik lah. Apa beza dengan agama-agama yang palsu? Agama yang palsu kan macam itu, tak guna akal.
Bentuk-bentukkan patung sembah. Bentuk-bentukkan apa sembah. Sebab itu kata guru kami, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah, dalam rangka nak berbuka minda, kalau memang manusia itu nak menyembah sesuatu yang dia buat sendiri, lebih bagus dia sembah seumpama ekon. Kan ekon bagi nyaman, bagi sejuk. Sembah kapal terbang, boleh bawa kita ke sana kemari, daripada kamu sembah batu yang kamu ukir-ukirkan macam itu. Tapi sebab akal tidak digunakan pada masa itu. Dalam perihal menyembah berhala, yang jadi sandaran adalah amalan nenek moyang dia. Bila suruh sembah Allah, tak. Memang nenek moyang kami sembah berhala daripada dulu. Kenapa pula kami nak tinggal? Tapi dalam Islam tidak. Memang kita ikut nenek moyang kita, sembah Allah. Tapi kita ikut secara berdalil. Kita tahu kenapa Allah wujud. Bahkan guna akal ni sebenarnya perintah Allah. Allah marah kalau kita tidak guna akal. Allah berfirman banyak dalam Al-Quran, afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak guna akal? Bahkan Allah memberi indikasi, kamu tu tidak perlu nak fikir banyak sangat tentang bulan, matahari. Memang kita disuruh berfikir, langit, bumi. Wa fi anfusikum, dalam diri kamu, kata Allah, sudah ada tanda-tanda kewujudan Allah. Sudah ada tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah. Afala tubsirun. Kenapa kamu tidak lihat? Pertama, bila saya sebut kita wujud selepas tak wujud. Setiap yang wujud selepas tak wujud mesti diwujudkan. Confirm. Boleh jadi tak yang tak wujud mewujudkan diri sendiri? Siapa sini yang belum ada cucu? Belum ada cucu? Boleh kata hampir semua. Ya, belum ada cucu lagi. Boleh tak yang katakan cucu tu mewujudkan diri dia sendiri? Tak ada. Dia belum wujud. Dia tidak akan mampu mewujudkan diri dia sendiri. Bahkan mak ayah dia pun tak mampu mewujudkan dia. Kalau ada satu perempuan yang dah ada menantu dan anak tu pun tak mampu mewujudkan anak. Dia hanya usaha. Sebab that's why ada orang walaupun dah lama kahwin, dah berubat macam-macam cara, tak ada anak. Ada orang dia fikir-fikir tak nak ramai sangat sebab tiap-tiap tahun isteri dia bersalin. Jadi bincang dengan isteri, apa kata lepas ni kita jarak-jarak sikit lah, 3-4 tahun baru dapat anak. Tengok-tengok cek-cek lah mengandung lagi. Dia tanya macam mana boleh mengandung, isteri dia jawab lah abang lah kan. Macam tanya pula kan. Jadi maknanya wujudnya makhluk ni bukan kita yang buat. Orang yang nak anak ada kalanya tak dapat. Orang yang kononnya nak jarak-jarak anak tapi dapat anak setiap tahun. Berarti yang mewujudkan adalah zat yang lain, itu Allah. Dan saya selalu open up mind dengan kita lihat dalam diri kita tu organ jantung. Kan setiap orang ada jantung yang pam darah. Dan jantung ni rajin kerja. Tengah kuliah ni jantung jalan. Nanti habis kelas tuan-puan masuk bertugas, jantung jalan. Nanti masa lunch break makan, jantung jalan. Malam nanti balik rumah rehat tidur, jantung jalan. Jantung berhenti, kita jalan. Jantung jalan, jantung berhenti, kita tidak kawan. Tidak ada antara kita boleh bagi jantung dia rehat 5 minit, nanti sambung balik. Tak ada. Bila jantung berhenti, dekat IJN boleh berhenti, dia boleh diam. Kat IJN ada dia orang berhenti sakit jantung. Padahal doktor pakar ada, ubat-ubatan moden ada, peralatan canggih ada. Kenapa? Kerana jantung kita bukan kita yang kawal. Kalau kita siapa yang kawal? Allah. Kemudian saya selalu juga tanya, especially kepada kaum wanita lah. Tapi tak boleh jawab pun soalan tu. Jawapannya obvious. Ada tidak kaum wanita yang tak suka nampak muda? Misalnya umur dah 40 tapi nampak macam 20-an. Tak ada. Kaum wanita confirm dia suka nampak dia cantik, muda. Sebab itu produk kosmetik laku. Sebab tu kita selalu dengar jutawan kosmetik. Jarang kita dengar jutawan petai atau jutawan apa. Adalah permintaan petai tapi tak sehebat permintaan kosmetik. Tapi letaklah kosmetik macam mana pun, lama-kelamaan kulit makin kendur. Mata pun dah kabur. Uban pula berterabur. Gigi dah mula gugur. Itu semua tanda-tanda nak masuk tubuh. Sebenarnya tak nak masuk.
Tapi kita perhatikan memang itu perjalanan hidup manusia luar daripada kawalan dia. Dia nak nampak awet muda tapi nampak tua. Dia nak sihat kuat sentiasa lah, lutut boleh lemah, nak sakit lah apa. Berarti kalau diri kita sendiri kita tidak kawal, kita ada Tuhan yang mengawal. Sebab itu Allah suruh kita guna akal. Bahkan 11 suku kita berhenti lebih sikit sebab kita mula lewat. Bahkan Allah sendiri menggunakan dalil akli. Ketika membuktikan tauhid dan menolak syirik, Allah menggunakan logical argument. Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalau dah ada pada langit dan bumi ini Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, iaitu syirik lah, nescaya binasa langit bumi. Sebab Tuhan banyak, masing-masing mesti nak baca masing-masing. Tuhan banyak ke Tuhan satu? Kenapa Allah berfirman kalau Tuhan banyak? Berarti Allah suruh kita guna akal. Realiti tidak, realiti Tuhan tidak banyak. Tapi kalau, itu maknanya guna akal. Bayangkan dengan akal, kalau Tuhan banyak, mesti Tuhan nak buat cara masing-masing. Kita tengok sistem pilihan raya di negara kita cukup. Kenapa kita pilihan raya 5 tahun sekali? Jawapannya sebab nak pilih kerajaan. Tak boleh ke pilih tanpa pilihan raya. Maknanya siapa nak jadi kerajaan kita lantik. Jadi jimat dalam belanja. Kan pilihan raya jam belanja besar. Katanya PRU15 pun sampai dah cecah bilion. Kan elok kalau bilion tu kita gunakan untuk pembangunan. Sebab itu nak pilih kerajaan macam mana kalau tak ada pilihan raya? Siapa yang berminat kita lantik? Oh, kalau ada satu pihak je berminat, senanglah Ustaz. Masalahnya yang nak jadi kerajaan tu ramai. Ada 2-3 kumpulan nak jadi kerajaan. Kita lantiklah semua. Jadi kita jimat. Makanya kita ada 3 kerajaan misal. Habis Perdana Menteri siapa? Masing-masing kerajaan lantiklah Perdana Menteri masing-masing. Menteri Kabinet, masing-masing Perdana Menteri lantiklah. Itu macam mana agak-agak? 3 menteri dalam negeri. Tuan-puan nak beroperasi macam mana? Yang ni bagi arahan macam ni, yang ni bagi arahan macam lain, yang tu balak bagi arahan macam tu. Itu kalau menteri dalam negeri. Menteri Kewangan, yang ini kata kita hidupkan balik GST. Menteri Kewangan kata tak, kita kekal dengan SST. Yang kata tak, kita buat sistem teks baru. Pening orang yang nak buat kerja. HDN pun pening. Sebab arahan daripada 3. Maknanya kalau sebuah negara yang kecil, seumpama negara Malaysia, kita tidak boleh bayangkan ditadbir oleh lebih satu kerajaan. Adakah mungkin langit, bumi, alam semesta, lautan dan daratan, manusia dan binatang ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan? Mustahil. Mustahil itulah hukum akal. Akal tidak boleh terima ada Tuhan lebih pada satu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim nak membuktikan syirik itu adalah salah, tauhid tu Allah Maha Esa tu betul, kan Nabi Ibrahim berdepan dengan Namrud. Namrud ni dia musyrik. Dia bukan musyrik dia sembah berhala. Dia musyrik, dia suruh orang sembah dia. Dia kata dia Tuhan. Maka akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan tapi lemah. Orang yang boleh terima ayah pin Tuhan, akal dah tak sihat. Ayah pin tu lemah. Antara dalil ayah pin lemah, dia kalau lapar makan nasi. Ayah pin tu orang jertih. Ada orang jertih kat sini? Ada orang jertih. Orang jertih kalau makan nasi biasa cicah wudu. Nah, takkanlah Tuhan makan nasi cicah wudu lepas tu sakit perut. Ya, ayah pin pergi ke tandas, oh cepat sikit kawan sakit perut. Takkanlah Tuhan menunggu di luar tandas sebab nak melepas. Ya. Ada lagi satu orang nama Harun, saya tak pasti tuan ingat lagi tak. Harun ni kan dia kena tangkap sebab ada pengikut dia tu dituduh membunuh seorang pegawai agama negeri Pahang. Lepas dia kena tangkap, dia kena stroke. Takkanlah Tuhan kena stroke? Tak masuk akal. Manusia beranggap orang kena stroke ni dah kurang upaya kan. Tuhan boleh kena stroke. Kemudian keluar dalam berita, baca tajuk tu nak nangis ke nak gelak pun tak pasti. Tuhan Harun didapati bersalah oleh mahkamah. Tu dia. Tuhan didapati bersalah di mahkamah. Kan tak masuk akal. Kalau mantan Perdana Menteri, kita dah berlaku di negara kita. Mantan Perdana Menteri hebat, tapi dia dapati bersalah. Tak mustahil, tapi first time berlaku dalam sejarah negara kita. Mantan Perdana Menteri dapati bersalah. Kan masuk jail. Fikir-fikir balik, hebat negara kita. Mantan banduan jadi Perdana Menteri. Mantan Perdana Menteri jadi banduan. Kuasa Allah. Mustahil tak mustahil? Tak mustahil.
Tapi kalau sampai Tuhan masuk penjara, tak mungkin lah. Tuhan tidak pasti bersalah, itu tak mungkin. Maka Nabi Ibrahim nak beritahu kepada Namrud, kamu itu tidak mungkin Tuhan, kerana kamu itu lemah. Antara kelemahan kamu tidak berkuasa menghidupkan, kamu tidak berkuasa mematikan. Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada Namrud, Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhan sebenar Tuhan saya, berkuasa menghidupkan, berkuasa mematikan. Tapi Namrud ni dia antara golongan awal yang kena penyakit BBAK. Tuan-puan masih ingat penyakit BBAK? Dah lupa dah. Penyakit biar bodoh asal confident. Itu penyakit orang zaman sekarang. Tengok dekat Facebook, tengok dekat media sosial, ramai yang menunjukkan simptom bodoh tapi confident. Jadi Namrud ni antara yang bodoh tapi confident. Dia kata, ana uhi wa umid. Allah, setakat hidup mati aku pun boleh, kata dia. Aku boleh menghidupkan, aku boleh mematikan. Dia panggil 2 orang tahanan, satu dia bunuh, satu dia lepaskan. Konon-konon yang dia bunuh dia dah matikan, yang dia lepas tu dia dah hidupkan. Padahal yang dia lepaskan tu dah hidup lama. Dia cuma tak bunuh saja. Itu tidak dibagi menghidupkan. Kalau memang menghidupkan, seekor nyamuk, Namrud tidak boleh hidupkan. Akhirnya Nabi Ibrahim bawa dalil akal yang lebih jelas. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan yang Maha berkuasa, Allah menerbitkan matahari dari timur. Kalau memang kamu Tuhan, mesti kamu berkuasa. Fa'ti biha minal maghrib. Sila terbitkan matahari dari barat. Tak bolehlah dia. Berarti menggunakan dalil akal ni memang ajaran Quran dan Sunnah. Ini sunnah para Rasul. Dalam akidah, kita gunakan dalil akal dan juga dalil wahyu. Kedua-duanya digunakan. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Kita dah selesaikan dahulu kekeliruan ataupun fitnah-fitnah terhadap kajian Tauhid Sifat 20 ni. Dan barulah kita pergi secara fokus kepada perbincangan Tauhid Sifat 20. Kemudian kita akan lihat pula apa beza dengan Tauhid 3. Ada sebarang soalan kalau saya mampu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naftaradu min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin rabbal alamin wal afu minkum. Tuan-puan kat sini tenang je. Saya dekat TikTok ni macam-macam komen dia orang ni. Ada yang tanya Nabi mazhab mana pun ada. Ada orang tanya Nabi mazhab mana. Nabi kan terima wahyu. Habis kalau kita ikut mazhab, pasal kita nak ikut Nabi lah. Macam semayang kan. Nabi semayang ikut mazhab mana? Mana Nabi semayang ikut mazhab? Nabi semayang ikut wahyu. Habis yang kita ikut mazhab sebab kita nak ikut Nabi. Kan Nabi pesan kalau kita kena lihat semayang macam lihat Nabi semayang. Memang. Habis siapa yang lihat Nabi semayang? Ada tuan-tuan pernah tengok Nabi semayang? Kan tak ada. Makanya kita kena ambil ilmu daripada orang yang lihat Nabi semayang. Siapa? Sahabat. Sahabat turunkan ilmu kepada tabi'in. Tabi'in turunkan ilmu kepada tabi'in. Tabi'in turunkan ilmu kepada imam-imam mazhab. Imam mazhab turunkan ilmu kepada murid-murid. Itu yang cara sembahyang kita itu pastikan bersambung sampai sahabat. Yang bersambung sampai sahabat zaman kita tinggal 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang lain pupus. Bukan kata ulama lain tidak alim. Ada ulama-ulama hebat dahulu, tapi mazhab dia tak sampai. Yang ni mereka tak faham. Mereka kata saya ikut Nabi. Habis yang ikut mazhab tu kau ingat ikut siapa? Ikut Nabi lah tu. Wallahualam. Meriah dalam TikTok. Saya tak sempat tengok, baru tertengok tadi.